Masalah di negara kita sekarang adalah isu logistik dan juga rantaian bekalan dalam industri itu. Saya ambil satu contoh. Ini tuan-tuan lebih mudah faham. Kita ambil contoh kes ayam. Berapa ayam sekilo? Hari ni tak tahu berapa harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita dapat berkumpul dalam kuliah mingguan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita perolehi bersama. Hari ini di bandar kita agak sedikit huru-hara kerana disebabkan oleh blackout yang berlaku pada tengah hari tadi, termasuklah di masjid kita. Cuma alhamdulillah kita ada genset yang baik berfungsi. Cuma aircon saja tak dapat dijana menggunakan kuasa daripada genset itu. Adapun untuk PA sistem, lampu semua alhamdulillah. Dan bagi kita di Malaysia, blackout secara besar-besaran ini bukanlah kali pertama berlaku. Dulu pernah berlaku 29 Jun tahun 1985 lagi. Dah pernah berlaku tripping di talian penghantar elektrik di sebelah pantai timur ini, disebabkan kita hilang beban 600 megawatt ketika itu, menyebabkan gangguan bekalan berlaku di sebelah buah negeri tahun 85. Tahun 92 berlaku lagi kerana faktor kena peti dan bagai-bagai lagi. Maknanya masalah blackout ni sering saja berlaku. Cuma sebab itu berlaku, wallahu a'lam. Mungkin boleh kerana cuaca, mungkin kerana sabotaj, mungkin kerana sebab-sebab yang kita tidak ketahui. Namun kita bersyukur benda ini tidaklah berpanjangan sangat seperti yang kita pernah berlaku tahun 96. Itu antara yang terbesar sekali. Gangguan bekalan elektrik paling lama pernah kita hadapi disebabkan Paker power terputus bekalan pukul 5.17 petang. Banyak negeri terjejah, elektrik baik semula pukul 11 malam. Dan ada negeri, ada setengah tempat 9.30 pagi esok baru ada. Mana kat 12 jam. Dan masa itu mengakibatkan kematian, ada kematian, kemalangan jalan raya dan juga kebakaran kerana lilin. Jadi syukurlah untuk hari ini tak ada masalah. Cuma orang berniaga mengeluh kerana sedikit terjejas lah dia punya barang-barang yang simpan dalam peti ais, dalam chiller, dalam freezer, sebab tak berfungsi, ada sedikit terjejah. Orang biasa-biasa ni tak ada apa sangatlah dia mengeluh sebab telefon tak ada nak cas gitu sajalah, wifi tak ada, begitu sajalah. Yang lain semua okey, alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, pada malam ini bersempena dengan hijrah yang akan sama-sama kita kenang pada penghujung minggu ini, ingin saya bawakan perbincangan apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala Nabi sampai saja ke Madinah. Pertama sekali kata ulama, bina masjid. Nabi bina masjid dulu. Adapun tentang kepentingan masjid ni saya kira semua dah maklum apa kepentingan, apa fungsi masjid dan seumpamanya. Perkara kedua yang Nabi lakukan ketika sampai ke Madinah adalah muakhat bainal ansar wal muhajirin. Dia mempersaudarakan antara orang ansar dengan orang-orang muhajirin.
Di Madinah ketika itu ada 3 golongan: Ansar, Muhajirin, Yahudi. Jadi Yahudi ni pula terdiri daripada Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan ada beberapa orang Yahudi yang terdiri daripada orang Arab. Jadi untuk orang Ansar dan Muhajirin, Nabi persaudarakan, ta'akhaw fillah akhwaini akhwaini, bersaudaralah kamu di jalan Allah dua-dua. Jadi Nabi telah mempersaudarakan antara orang Mekah dengan orang Madinah dua-dua. Contoh, Nabi saudarakan sepupu Nabi sendiri nama Ja'far bin Abi Talib, Nabi saudarakan dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Abu Bakar As-Siddiq Nabi saudarakan dengan Kharijah bin Zuhair radhiyallahu anhuma. Abdurrahman bin Auf Nabi persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', dan ramai lagi lah. Nabi susunkan akhwaini akhwaini, buat dua. Tertarik saya satu kisah yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata dia, lamma qadimna al-Madinata akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa bana Sa'ad bin Rabi'. Ketika mula hijrah di Madinah, Nabi telah mempersaudarakan saya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Faqala Sa'ad bin Rabi', inni aktsarul ansari malan fa aqsimu laka nisfa mali. Wahai Abdurrahman, saya ni adalah orang Ansar yang paling banyak harta, maka saya hari ni nak beri awak separuh harta saya. Wanzur ay zawjatai hawi tanazaltu laka anha fa idza halat tazawwajtaha. Sampai peringkat kata Abdurrahman, dia kata kepada saya ada beberapa orang isteri, pilih siapa yang kau suka, aku ceraikan, dan nanti dah halal nikahlah dengan dia. Sampai begitu pengorbanan. Faqala Abdurrahman, la hajatan li fi zalika. Kata Abdurrahman, tuan, saya tak nak harta isteri apa, saya tak nak. Yang saya mau, hal min suqi fihi tijaratun, yang saya nak tahu ada pasar tak yang buka sekarang ini. Maka dijawab oleh Sa'ad Ar-Rabi', suku Qunaiqa, ada yang tengah buka sekarang ini, pasar Qainuqa. Jadi Abdurrahman bin Auf pun pergilah ke pasar Qainuqa untuk membeli barang dan seterusnya berniaga. Dan dia berniaga sampai peringkat dia berjaya. Hasil daripada bantuan sahabat-sahabat, dia menjadi ahli perniagaan yang berjaya dan sangat kaya. Pernah sekali dia datang jumpa Nabi, fama labitha an jaa Abdurrahman alaihi atharu sufra, faqala Rasulullah tazawwajta, qala na'am. Kata sahabat, pernah sekali Abdurrahman bin Auf dia pakai pakaian hak lawa, bagus pakaiannya dan wangi bau badan dia. Maka jumpa dengan Nabi, Nabi bertanya, tazawwajta, awak dah kahwin ke? Kata dia, saya baru kahwin ya Rasulullah. Waman, kamu kahwin dengan siapa? Dijawab oleh Abdurrahman, imra'atan minal ansar, ada satu orang perempuan orang Madinah ya Rasulullah. Kam suqta, Nabi tanya, berapa mahar yang awak bayar? Jawab dia, zinata nawatin min zahabin aw nawatan min zahabin, saya bagi dia mas kahwin sebiji emas. Bayangkan, ni hadis riwayat Muslim, sebiji emas buat antaran. Itulah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Daripada zero dipersaudarakan dengan orang hak kaki meniaga juga, mereka combine, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi orang yang kaya. Sememangnya ketika Nabi mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin ini, terkenal dalam kitab-kitab sejarah bagaimana orang Ansar sangat meraihkan orang-orang Mekah. Orang Madinah sangat mengalu-alukan. Ada sekali orang Mekah, Muhajirin, datang jumpa dengan Nabi. Dia mengadu lapar. Ya Rasul, saya lapar. Jadi kata Nabi, ginilah, tunggu sini, saya hantar orang pergi cari makan.
Jadi Nabi hantar satu orang sahabat pergi ke rumah dia, jumpa dengan isteri-isteri Nabi, tanya apa ada makan di rumah. Isteri-isteri Nabi menjawab, makanan tak ada, yang ada air. Jadi bila sampai berita pada Nabi, kacau, nak bagi makan tak lepas. Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, siapa antara kamu yang boleh raih sahabat kita ni di tengah lapar ni? Salah seorang daripada orang Ansar angkat tangan, ya Rasul, biar saya raih dia. Dia pun ambil orang Mekah ni, bawa pergi ke rumah, beritahu pada isteri dia, siapkan makan, ini tetamu Rasulullah, beri dia makan, kita kena raih dia. Apa jawab isteri dia? Nak bagi makan apa? Kita pun tak ada bela, makanan yang ada tu untuk anak-anak je. Maka suami dia jawab, tak apa, buat je lah makanan tu, nyalakan lampu, tidurkan anak. Kemudian kalau dah mereka minta makan malam, paksa dia tidur juga anak-anak itu. Jadi wanita pun tidurkan anak, siapkan makanan, nyalakan lampu, tidurkan anak. Kemudian suami dia pesan, masa tetamu kita makan, awak olok-olok buat nak baiki lampu. Jadi bila di tengah makan, awak bangun, awak pulas-pulas lah sikit, bagi lampu tu tiba-tiba terpadam, atau mula buat sama, cerah, pup terus padam saja. Apa tujuan? Mereka nak olok-olok kononnya sedang makan sekali dengan tetamu, padahal mereka tak makan pun. Dia biar tetamu je makan. Akhirnya mereka malam tu tidur dalam keadaan lapar, suami isteri ni. Hari esok lelaki ni datang jumpa Nabi. Nabi nampak dia, Nabi panggil. Kata dia, malam tadi Allah kagum dengan kamu. Lelaki ni terkejut. Kagum apa ya Rasulullah? Tak tahulah apa yang awak buat, tetapi Allah kagum dengan kamu, sehingga turun ayat Quran menceritakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang itu mengutamakan orang-orang berhijrah lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat berhajat. Dan ingatlah, siapa yang memelihara serta menjaga dirinya daripada tabiat kedekut, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Hasyr ayat 9. Turun kerana cerita orang Ansar meraihkan orang Mekah makan, sanggup dia buat-buat olok baiki lampu supaya tetamu tak sedar tuan rumah tak makan pun sebenarnya. Jadi ini yang Nabi berjaya buat, mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin. Itu yang kedua Nabi buat. Yang ketiga Nabi buat adalah al-muahadah bainal yahud. Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Dia di Madinah ketika itu ada 3 keluarga ataupun family terbesar orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Jumlah mereka keseluruhannya lebih kurang dalam 4,400 orang. Antara 3 golongan ini, kabilah yang paling ramai ialah Yahudi Bani Qainuqa. Mereka ada sekampung tu dalam 1,500 orang. Bani Quraizah lebih kurang dalam 1,400 orang, dan balance tu adalah orang-orang Yahudi daripada Bani Nadir. Ada juga kabilah kecil Yahudi yang wujud di sekitar Madinah, Bani Auf, Bani Najjar, Bani Al-Harth, Bani Sa'idah, Bani Ju'sham, Bani Auf, Sa'labah, Jafna, Syutaibah dan banyak lagi. Jadi yang paling besar adalah Qainuqa. Yahudi Qainuqa ini pernah, bila dia buat perjanjian dengan orang Islam, dia langgar perjanjian itu. Pernah tahun 624 Nabi telah mengarahkan para sahabat mengadakan kepungan terhadap kaum Bani Qainuqa selama 15 hari. Mereka telah di PKPD-kan, dipasang jaring keliling kampung 15 hari, 2 minggu kena PKPD. Dan akhirnya mereka surrender pada orang Islam. Kenapa mereka sampai kena PKPD? Mereka adalah Yahudi pertama yang pecah perjanjian, Bani Qainuqa. Perjanjian yang Nabi buat mula-mula sampai ke Madinah,
Bani Qainuqa lah yang pecah. Kenapa mereka pecahkan perjanjian? Pertama, kerana mereka menganjing Nabi. Dia sindir Nabi. Kebetulan orang Islam baru menang perang Badar. Mereka boleh kata awak Badar tu perang sebab awak berlawan dengan orang bodoh, orang tak reti. Cuba cari orang hak sekufu, cari orang hak sama handal, baru tahu langit tinggi rendah. Berlawan dengan orang kampung. Dia sindir pada kejayaan Nabi. Turun ayat 12 sampai 14 surah Ali Imran. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Muhammad pada puak-puak kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat. Marah betul. Dia macam pandang rendah pada kejayaan kita. Sebab yang kedua yang menyebabkan orang Islam marah pada Yahudi Bani Qainuqa ini, mereka cabul kehormatan wanita Arab di pasar Bani Qainuqa. Ada satu orang Arab perempuan nak beli ramaknya, nak beli-beli, cabul di peniaga ke ataupun customer yang lain. Menyebabkan orang Arab mereka jaga benda ini. Siapa kacau orang dia memang boleh pedah. Mereka akhirnya ambil tindakan, mereka bunuh dua orang peniaga di situ, tukang buat emas dengan tukang buat perak. Bunuh dulu, kecoh sekejap. Yahudi marah, orang Islam marah. Akhirnya bila cek, sebab awak kacau orang perempuan gini-gini, nak bincang payah, kepung Qainuqa selama 15 malam. Orang Yahudi bila kena kepung, bekalan tak boleh masuk, barang tak boleh, dia orang meniaga, barang masuk tak boleh, barang keluar tak boleh. Akhirnya surrender. Dia lantik Abdullah bin Ubay jadi jurucakap. Abdullah bin tu Nabi. Abdullah bin Ubay Yahudi pun dia tolong jadi jurucakap. Siap datang jumpa Nabi, ya Rasul, buat baiklah pada orang-orang saya ni. Mereka ni sekutu Khazraj. Berilah ihsan pada saya dan kawan-kawan saya ni. 400 hasirun wa 300 dira'un qad mana'uni min al-ahmar wal aswad. Geng-geng ni dulu 300 askar bersenjata, 400 askar bersenjata. Dia yang tolong kami semasa Bu'as, kata Abdullah bin Ubay. Bu'as ni peperangan yang pernah berlaku di Yathrib sebelum Nabi hijrah. Tahun 617 Masihi, Aus dengan Khazraj dia kelahi. Orang Arab Madinah kelahi Aus dengan Khazraj. Mereka berperang di satu kawasan oasis Bani Quraizah, orang Yahudi punya kawasan kebun. Mereka berperang di situ. Jadi puak Aus dibantu oleh suku Yahudi daripada Bani Quraizah, Bani Nadir dan Arab-Arab Badui daripada Bani Muzainah. Puak-puak Khazraj pula bergabung dengan suku Badui daripada Bani Juhainah dengan Asjaq. Bergaduh. Jadi kata Abdullah bin Ubay, saya anak jati Madinah, saya tahu geng-geng ni pernah tolong kami dulu, tolonglah santuni saya, jangan kacau. Nabi orang baik, dia layan permintaan Abdullah bin Ubay. Dan Nabi pesan pada Tok 4 Bani Qainuqa, saya beri awak 3 hari tinggalkan Madinah. Awak tak layak bernegara dengan kami. Kalau macam ni perangai awak, keluar pada Madinah. Selepas rayuan Abdullah bin Ubay, mereka pun diusir daripada Madinah dan harta mereka semua dirampas dan dibagi-agihkan sama orang Islam. Jadi orang Yahudi, Nabi bukan tak buat baik pada mereka, buat. Tapi mereka memang terkenal daripada dulu sampai kiamat, memang itulah PA dia. Nabi buat banyak perjanjian. Kalau perjanjian ni ada 10 perjanjian Nabi buat sekitar Madinah. Dengan Banu Damrah, Banu Ghifar, Banu Mudlij, Juhana, Khuza'ah, Muzainah, Aslam, Asja', Amir bin Ikrimah dan juga Banu Abdu ibnu Adi. Nabi buat juga 4 perjanjian di sebelah timur laut Madinah, di Najad, Yamamah, Oman, Hadramaut dan juga Bahrain. Nabi buat 7 perjanjian di selatan Madinah dengan orang Yahudi, Kristian, Jarbah, Azrah, Uqbah, Qadahah dan Rumatul Jandal. Dan Nabi buat 4 perjanjian dengan orang Yahudi, Khaybar, Fadak, Timak dan Wadi Al-Qura. Tapi bangsa mereka, bangsa langgar perjanjian. Lain di mulut, lain di hati.
siapa mengikut hidupkan keji. Lain mulut lain perbuatan, siapa ikut memang setan. Mulut manis hati macam iblis, mulut ramah tapi hati menyumpah. Mulut muji tapi hati mencaci, di mulut bermanis-manis hati dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Ini orang Yahudi, cakap mengulum lidah, berjalan menggendeng tapak, depan mengaku teman, belakang dia memungkang. Jadi Nabi ambil tindakan, awak keluar sajalah, tak payah jadi rakyat negara ni. Kalau ini perangai awak, keluar pada sini. Jadi itu tindakan Nabi yang ketiga, iaitu mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, tapi ternyata mereka langgar semua perjanjian. Yang keempat Nabi buat ketika di Madinah adalah Nabi arahkan para sahabat untuk kuasai ekonomi Madinah. Kuasai ekonomi. Di Madinah, ekonomi dikawal sepenuhnya oleh orang Yahudi. Sebab orang Arab masa itu tak berapa pandai sangat dari segi perniagaan ini. Ada tapi tak ramai. Yahudi ni mereka bangsa hijrah, mereka pindah daripada negara lain. Jadi disebabkan dia ni merantau, dia ada survival skill, menyebabkan mereka jadi pandai nak buat duit apa semua. Memang orang merantau ni dia pandai buat duit, sebab dia duduk tempat orang, dia kena survive. Dia nak kerja-kerjaan tak boleh, jadi dia kena buat meniaga, dan mereka berjaya menjadi orang yang pandai meniaga. Jadi bila Nabi tengok keadaan itu, Nabi telah rancang kota Madinah, Nabi strukturkan balik supaya ekonomi itu serata. Pertama yang Nabi buat, Nabi telah pecahkan peta Madinah kepada beberapa khittah. Khittah ni kejiranan, presin lah kalau di Putrajaya, section kalau di Shah Alam, dia pecah-pecahkan. Setiap khittah ini Nabi buatkan masjid. Di zaman Nabi ketika itu ada 9 masjid sekitar Madinah, selain pada Masjid Nabawi. Jadi masjid ni dibuat lebih kurang jarak dalam 200 meter daripada setiap khittah, dan setiap khittah ini atau qaryah lah kalau kita, dia ada kubur dia sendiri. Nabi buat, Nabi susunkan. Dan khittah ini dia duduk ke bandar sikit. Nabi tak nak orang Islam duduk jauh sangat ke belakang, nanti bandar dikuasai oleh orang lain, sebagaimana yang banyak berlaku sekarang. Nabi kumpulkan balik di tengah bandar. Satu, Nabi suruh duduk di bandar. Yang kedua, Nabi buat pasar untuk orang Islam. Sebelum ini pasar semua dikuasai oleh orang Yahudi, dan Nabi pun dalam banyak riwayat ada pernah berurusan berniaga dengan orang Yahudi dalam kes baju besi dan macam-macam. Tapi selama mana kita nak berniaga dengan mereka, mesti ada satu kekuatan untuk kita, kekuatan politik lah, untuk kita wujudkan satu tempat berniaga orang-orang Islam supaya mereka boleh bersaing. Jadi Nabi telah pindahkan Pasar Az-Zubair. Pasar Az-Zubair ni 150 meter dari Masjid Nabawi. Nabi pindahkan ke Thaniyatul Wada' di sebelah utara Masjid Nabawi. Sekarang ni dipanggil kawasan Al-Manakhah. Kalau tuan-tuan pergi ziarah Madinah, antara tempat favourite orang bawa pergi shopping sampai sekarang ada Suqul Manakhah. Itu pasar zaman Nabi dulu pernah dibuat. Dia dekat supaya orang Islam ada tempat dia berniaga. Dan Nabi siap arahkan berniaga di sini terbuka. Jangan buat bangunan, biarkan di open air. Umpama macam pasar tani, pasar malam begitu. Nabi SAW, la tatahajjaru, kata Nabi, jangan bubuh dinding, bubuh jangan. Cuma di zaman Khalifah Hisham bin Malik, ni Khalifah dinasti Umayyah ke-10, barulah dia buat bangunan pada tapak itu. Tapi asalnya itu adalah tempat untuk orang Islam berniaga. Itu cara Nabi nak bangunkan balik ekonomi Madinah. Kalau kita ceramah je suruh, bangunlah para usahawan, bangunlah kita. Tak ada tempat dia nak jual produk, dia nak jual di mana? Hantar ke kedai ni orang tu tak nak, hantar kedai ni orang tak nak jual. Mana nak letakkan? Sebaiklah ada Petronas, adalah syarikat-syarikat tertentu membenarkan produk IKS masuk, bolehlah jual. Kalau tak boleh nak bersaing tu tak apa nak jual. Jadi Nabi dia ada vision, buat satu tempat, berniaga sini, jual barang-barang produk awak. Orang pun tak tahu ada, oh rupanya ada. Itu cara Nabi nak majukan ekonomi. Yang ketiga Nabi buat keperluan asas. Barang asas, benda-benda yang menjadi penting pada umat, Nabi pastikan benda tu dapat pemilikannya oleh orang Islam. Sebagai contoh, bekalan air bersih.
Bekalan air bersih selama ini dimonopoli oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita air ada tapi tak terawat, nak beli air beli dengan Yahudi. Yahudi jual harga Yahudi, nama pun Yahudi, memang mahal betul. Tapi Nabi ada vision. Kata Nabi, "Ma yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslim bi khairin lahu minha fil jannah." Kata Nabi, siapa-siapa di antara kamu yang ada rezeki boleh beli bi'ru rumata, telaga Raumah nama dia, telaga yang cantik air dia. Siapa yang boleh beli telaga itu, aku doa orang ini setiap kali orang ambil air dia dapat pahala tak habis-habis. Kalau sampai kiamat orang ambil air, sampai kiamat lah dia punya pahala berjalan. Ni hadis riwayat Tirmizi, Baihaqi, Darqutni dan juga An-Nasa'i. Para sahabat bila dengar tawaran pahala sampai kiamat, semua belanja air liu, terliur semua. Oh, ini untung kita pencen kubur. Akhirnya masing-masing berebut nak beli. Tapi Yahudi ni dia tahu dah, orang Islam mari nak beli perigi aku tu. Dia pun cerdik juga. Dia buat signboard besar-besar, la abi' ma' lil muslimin. Aku tak jual pada orang Islam. Mu nak beli air, telaga aku tak jual. Aku tak jual. Yahudi dia pandai meniaga. Tapi dalam ramai sahabat Nabi yang bijak, ada seorang namanya Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia ni jutawan juga, jutawan. Dia datang jumpa dengan Yahudi. Yahudi tak nak layan. Kata, aku tak jual, mu tak nampak signboard. Kata gini, Pak Cik, saya punya business plan lain sikit. Pak Cik dengar, bagi saya present 2 minit. Okay. Apa you punya proposal? Saya tak nak beli telaga ni, cuma saya nak buat JV, joint venture. Saya beli separuh telaga, separuh lagi apa cik, saya tak usik. Separuh maknanya dalam seminggu kita bagi hari saya guna telaga tu, tapi telaga masih milik Pak Cik. Saya beli separuh boleh? Yahudi ni pelik, orang tak beli telaga separuh. Tak apa, orang saya beli. Berapa Pak Cik nak jual? Yahudi ni mikir, okey juga, aku jual separuh, separuh lagi aku lagi. Yahudi ni bila disebut, aku jual kamu 10,000 dirham. 10,000 dirham ni tuan-tuan, bukannya murah. Dengan kadar sekarang ni, harga itu boleh mencecah 700,000 ringgit sekarang. Bapak mahalnya telaga apa sampai kat setengah juta, lebih pada setengah juta. 10,000 dirham. Tapi Osman bin Affan ni, dia good paymaster, dia ada duit. Dia nak bagi Yahudi tu hormat pada dia. Tak apalah Pak Cik, Pak Cik tolak saya 10,000. Sebab Pak Cik baik, saya up jadi 12,000. Dia pula up. Bayangkanlah, cerdik tak cerdiknya Osman bin Affan. Orang tu terperanjat. Ingatkan dia nak minta daripada 10,000 jadi 8,000. Dah up lagi jadi 12,000. Jadi tu telaga sudah harga 840,000 ringgit nilai sekarang. Dia pun bagi dua, buat agreement, panggil lawyer agak zaman itulah, ada mati stand agaknya. Dia pun bila dah jadi hak dia, Osman bin Affan buat pengumuman kepada orang Islam, aku dah beli dah telaga Yahudi itu, silalah awak ambil air sementara giliran aku. Geng-geng orang Islam datang ambil air siang malam pagi petang. Terduduk Yahudi itu. Bila time giliran dia buka nak jual, tak ada orang beli. Akhirnya masuk sebulan, masuk 2 bulan, tak ada bisnes. Temenung dia. Datang Osman. Osman pun kata, Pak Cik, ngapa nampak temenung lama? Aku silap betul lah buat perjanjian dengan mu. Buat apa pula? Aku tak tahu mu nak bagi orang free. Dah hak saya ikut saya nak buat apa? Yalah, masalah aku tak boleh berjual dah sekarang. Ginilah Pak Cik, saya beli total lah, Pak Cik jual je ke saya, hak separuh lagi. Pak Cik umur dah tua, nak niaga buat apa? Ambil duit. Kalau saya pergi berjalan lah. Anak-anak ni lantak lah, dia cari duit sendiri. Pergi berjalan. Buat apa sibuk duduk kedai begini? Pergi berjalan. Osman pujuk dia. Pak Cik tolak lah kepada saya terus beli separuh lagi telaga ini 8,000 dirham. Take it or leave it.
Separuh lagi saya beli 8,000. Tak nak jual tak apa, ni saya tawarkan nak beli. Yahudi tu fikir hari tu aku dah jual 12, ni tambah lagi 8, 20,000. Okey juga ni. Total dia beli kalau nilai sekarang 1.4 juta nilai dia. Osman bin Affan beli. Bila dia beli total telaga itu, Osman buat pengiktirafan mengatakan ini wakaf aku sampai kiamat. Dan sampai sekarang telaga Osman tu masih ada lagi di Madinah Al-Munawwarah. Dia tanam pula ada 1,550 batang pokok kurma sekeliling kawasan telaga itu dan berbuah sampai sekarang. Ini Osman bin Affan barakah. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, sudah sampai masanya kita orang Islam memperkasakan ekonomi kita. Ini hijrah yang Nabi buat. Bukan sekadar bina masjid, mempersaudarakan, buat perjanjian dengan Yahudi. Nabi perkasakan ekonomi. Cari orang-orang yang Nabi nampak ada potensi untuk nak ke depan, pandai beli company orang, boleh uruskan pasar. Orang-orang seperti Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, ini antara orang yang Nabi buat khusus untuk nak rampas ekonomi. Dalam konteks kita sekarang, kita hanya mampu mengeluh dan marah-marah saja, tanpa ada satu orang yang boleh dihantar ke depan untuk nak memperkuat ekonomi. Tak ada. Saya ambil contoh mudah. Sekarang ini musim-musim barang keperluan mahal. Itu kita kena akui. Bila pergi ke pasar-pasar, pasar raya ke, sekarang ni kalau bawa RM50 tak ada benda lah dapat sangat. Kurang-kurang kena ada 100-150 barulah banyak sikit benda boleh bawa balik. Barang keperluan mahal. Barang-barang keperluan, barang-barang jualan ni biasanya ada 3 jenis. Barang keperluan asas, barang keperluan sampingan, dan juga barang kelengkapan. Masalah di negara kita sekarang adalah isu logistik dan juga rantaian bekalan dalam industri itu. Saya ambil satu contoh. Ini tuan-tuan lebih mudah faham. Kita ambil contoh kes ayam. Berapa ayam sekilo? Hari ni tak tahu berapa harga, tapi mungkin dalam RM9 lebih, RM9.40. Orang pun marah. Ni apa nak jadi ayam mahal, harga Yahudi, harga Tel Aviv dan macam-macam lagi. Orang kita, dia reti makan, tapi dia tak reti mela ayam. Dia tak reti. Di Malaysia, rakyat Malaysia guna ayam paling tinggi di dunia, antara tertinggi di dunia. Rakyat Malaysia makan daging ayam, penggunaan per kapita tahunan 46.8 kg setahun. Ni dah dibuat kajian. Mana kita semua ni start pada bulan 1 sampai malam ni 27 hari bulan 7, tuan-tuan kalau campur dah 40 kilo lebih lah ayam. Kalau kita gigit sikit-sikit dalam tom yam, dalam kari, makan McD ke apa, campur tahun 2025 seorang rakyat Malaysia dijangka makan 50 kilo ayam setahun. Ayam, tuan-tuan ingat nak sampai ke pinggan kita tu cara magic tak? Ayam dia tak datang cara abrakadabra simsalabim, datang ayam tak. Ayam untuk sampai ke pinggan kita, nombor 1 kena ada makanan ayam. Yang kedua, kena ada anak ayam. Tak ada makanan ayam, tak ada anak ayam, tak ada ayam. Dia dua benda ni paling besar. Makanan ayam ni tuan-tuan, kalau kita perasan penghujung 2021 harga ayam naik. Bila tanya pada penternak kenapa ayam mahal, semua jawab kerana makanan ayam mahal. Semua jawab gitu. Pihak berkuasa buat kajian, betul 70% kos membesarkan ayam adalah berdasarkan kos makanan. Kalau RM1, 70 sen untuk makanan saja ayam. Kalau harga ayam tu RM1, 70 sen adalah untuk dedak dia saja. Dia ayam kita ni ngada-ngada dia makan dua benda, dan dua-dua benda ni tak ada tempat kita. Pertama jagung, yang kedua kacang soya. Jagung dia tak ambuh jagung pasar malam ni, tak ada. Ngada-ngada ayam-ayam ni dia tak makan jagung hak biasa, dia makan jagung import. Lepas tu soya bean, dua ni kita tak tanam.
Setiap tahun hampir 4 juta tan jagung serta kacang soya digunakan sebagai makanan ayam yang kita import setiap tahun daripada Brazil dan juga Argentina. Negara kita tak buat pun dua-dua benda ni, jagung untuk makanan ayam dan juga kacang soya, import. Sejak pada pandemik Covid, rantaian ekspor putus, dia dah start bermasalah. Kelahi pula Rusia dengan Ukraine, tambah tekanan. Pilihan tak banyak, terpaksa order daripada Brazil dengan Argentina saja. Bila permintaan tinggi, dia jadi mengada-ngada lah dua negara ni. Mahal, kadang dia buat alasan kemarau, dia buat alasan banjir, dia main. Jadi lagu mana kita nak selesai makan ayam ini? Lepas itu kita minta kepada orang cerdik pandai, pakar-pakar universiti, kumpulan-kumpulan penyelidik tempatan, fikir hasilkanlah produk alternatif makanan ayam, supaya kita tak harap makanan tu daripada Brazil dengan Argentina. Macam mana cara nak buat, Allah Allah. Orang kampung dia ada petua-petua jugalah, mungkin ambil dan dipatternkan dalam bentuk hak akademik sikit. Kalau orang kampung dia buat campuran pokok keladi, campur beras merah, campur dedak padi, campur tepung tulang, dia campurkan jadi kok makanan ayam. Ada orang saya pernah jumpa, dia buat campuran biji-bijian, kacang, jagung, dia ambil buah-buah, campuran sayur murah lah, kangkung, bayam, apa campur dedak, campur air gula, campur tepung ikan atau tepung tulang. Ada campur-campur. Jadi ini cara buat, cara orang kampung boleh lah. Nak buat dalam bentuk industri itu tak lepas, nak kena kajian mendalam. Jadi makanan ayam adalah isu. Orang Islam ada tak terlibat di dalam industri makanan ayam? Tak ada. Dia tahu makan ayam je. Isu yang kedua adalah kenaikan harga anak ayam. Tak ada anak ayam, tak adalah bapa ayam. Tak ada anak ayam, tak ada mak ayam. Dulu harga anak ayam murah. Kalau baka kop dengan ros RM1.60, RM1.50 je seekor. Hak kecil. Hak kecil kuning itu. Tapi masa tu minimum order 500 ekor. Ambil 20,000 ke atas, jatuh RM1.35 seekor. Tapi yalah, dulu ayam tu nak kena vaksin dulu, macam-macam peraturan. Sekarang berapa seekor? RM2.20, RM2.50 seekor. Hak ada kiri RM2.50 seekor. Di Malaysia, industri chick embryo development tak ramai orang Islam buat. Yang buat ayam kecil-kecil, dia ayam ni dia ada grade dia. Day one chick ni, hari pertama ayam tu beranak kita besarkan. Bila dapat tu baru kita jual pada penteranak. Dia nak kena kenal jantan betina. Dia beza dia pada kepok panjang pendek lah. Kalau panjang jantan, pendek betina, dia ada kiraan-kiraan dia. Sebab itu saya melihat orang Islam, kalau dia tidak berhijrah, berubah, dia takkan ubah nasib dia. Dia akan sentiasa jadi pengguna dan hanya boleh marah-marah saja apabila masalah kenaikan berlaku. Dulu kerajaan dia buat satu Suruhanjaya. Suruhanjaya ni nama Suruhanjaya Persaingan Malaysia tahun 2011. Dia buat Suruhanjaya ni sebab bila kita buat kajian, rupanya masalah ayam adalah masalah bersekongkol, masalah kartel, masalah orang-orang dalam industri dia tak embuh bersaing. Ini payah. Meniaga ni tuan-tuan, dia kena bersaing. Bila meniaga tak bersaing, pengguna tak dapat harga yang kompetitif. Tuan-tuan bayang kalau semua kedai di Kuantan Perik sama harga belaka, pening tak kita? Pening lah. Kita nak beli, kita nak tengok mana harga kompetitif yang ada kemampuan kita. Masalah sekarang dia pakat sama dia. Akhirnya Majlis Kos Sara Hidup Kerajaan buat satu keputusan, dia panggil MYCC, Suruhanjaya Persaingan Malaysia, kaji kenapa harga ayam naik. Dulu dia bagi alasan bekalan payah sebab permintaan tinggi, bekalan tak ada, tu tipu saja. Dalam dapatan kajian, bekalan untuk industri ayam kita sangat mencukupi. Dia panggil kaedah 105% bekalan. Maknanya kalau ada 100 orang perlu 100 ayam seminggu, industri boleh hasilkan 105 ekor.
lebih daripada kehendak. Dan sekarang pengeluaran ayam di Malaysia 8 juta ekor setahun. Sebab itu nilai sektor ayam mencecah 10 bilion setahun. Masalah dia kartel. Kartel ni dia tak mahu bersaing. Dalam undang-undang persaingan ada beberapa larangan. Antaranya tak boleh perjanjian anti bersaing. Orang meniaga dia tak mahu bersaing. Oh, ini salah. Mu niaga, mu kena bersaing. Mu jual RM3, mu jual RM3.50, mu jual RM4. Masalah dia pakat kita buat harga sama belaka. Tak boleh. Salah dari segi undang-undang. Sebab perjanjian-perjanjian sulit antara peniaga dalam pasaran yang sama akan menyusahkan customer. Sebab kita tak ada pilihan. Saya ambil contoh mudah. Tuan-tuan nak beli kasut, kita pergi komplek Teruntong tingkat 1. Kedai pertama kita pergi sebulan lepas contoh. Kedai pertama jual kasut tu harganya 300, brand tu. Kita jalan kedai sebelah, dia jual 300 tapi dia boleh bagi kurang 208. Okey, kita pergi kedai saya lagi, berapa ni? Ini 208, minta kurang boleh jadi 200.5. Ada pilihan tak? Ada pilihan. Tiba-tiba kita mari sekali lagi, semua kedai kasut di komplek Teruntong sepakat harga sama. Pergi kedai ni berapa harga? 300. Tak bawah mahal. Dia sengih je sebab dia pakat dengan orang sebelah. Pergi kedai sebelah berapa? 300 juga. Akhirnya nak beli di mana kasut? Apabila semua orang beli dengan harga yang sama. Inilah kartel. Dia menetapkan harga secara sepakat. Dia serentak letak harga, maka customer tak ada pilihan. Bayangkan ayam naik harga pada masa sama, harga sama. Ini dipanggil kartel. Dan ingat tuan-tuan, industri ayam dia bukan sekadar hubungan antara penternak, pemborong, peruncit. Ada orang tak tahu mana dapat idea, dia kata kita ayam payah-payah masjid lah buat meniaga ayam. Dia payah sangat. Masjid buatlah meniaga tempat sembelih ayam semua, orang Islam boleh beli. Ayam ni dia bukan sekadar industri antara penternak, pemborong, peruncit. Sebut masjid suruh beli ayam, nak beli di mana? Nak tanya tu ayam tu nak beli di mana? Yang awak suruh jual tu, kami nak beli di mana? Mari pada langit. Tak. Industri ayam sangat kompleks. Dan pelibatan orang Melayu Bumiputera Islam dalam industri ini sangat rendah, kurang daripada 10%. Dan syarikat-syarikat orang lain ini kuasai hampir 100% industri ayam. Syarikat ini kita panggil integrator besar. Dia ada rantaian lengkap, complete chain. Dia start daripada ayam pembaka, penetasan, kilang dedak, ladang ternakan, kilang proses. Complete dia ada. Kebanyakan kita ni penternak Melayu ni hanya jadi peladang kontrak. Kita terlibat dalam sistem yang ditentukan oleh integrator besar ini. Jadi tidak heranlah mereka ni disebut kartel, yang secara automatik dia kawal, dia tentukan harga pasaran. Bukan ayam tu saja, start pada anak ayam, dedak sampailah ayam hidup. Dia kontrol semua. Dia industri ayam ni, dia complete cycle dia 30,000 ekor sehari. Setahun boleh cecah 9.3 juta. Dia industri ayam ni dia start daripada huluan, upstream. Upstream ni start daripada pembuatan makanan ayam, pembesaran anak ayam dan mula-mula kecil. Kartel ini berpuluh-puluh tahun dah kuasai rantaian yang pertama ini. Dia kuasai hampir keseluruhan bekalan 2.2 juta ini. Mereka start daripada grandparent stock sampai parent stock. Parent stock ni ayam pembiak baka, sampai peringkat day old chick, dia panggil DOC, anak ayam umur sehari. Dia kuasai sampailah commercial broiler. Start daripada breeder dengan hatchery. Orang kita tak ada terlibat sebab kos tinggi. Nak buat breeder dan hatchery ni saja perlu kawasan 30 hektar, kos hampir 40 juta. Parent chick tu harga bukan murah. Nenek moyang ayam ini dia boleh lahirkan antara 170 hingga 180 biji telur. Dan daripada itu 80% akan jadi anak. Umur 65 minggu, lebih kurang dalam setahun 3 bulan pencen belaka. Bapak-bapak ayam ni pencen belaka. Total production ayam 40 minggu saja. Kemudian masuk pada peringkat brooding.
Umur ayam antara 1 sampai 4 minggu. Pernah naik peringkat growing, ayam dara. Dia kumpulkan 10 betina dalam satu reban, taruh ayam jantan seekor. Lepas tu dia masuk pula peringkat bertelur. Umur 25 sampai 65 minggu jadi ayam pencen. Lepas tu masuk pula proses pendianan, candling. Dia asingkan telur. Telur pun tak ada terlibat. Lepas tu jangan marah. Telur goreng di hotel, telur mata kebab RM3. Telur mahal. Apa mahal? Tak ada orang buat. Hak pusing hak dia je. Kita makan orang lain hak buatnya. Dia nak asingkan telur tu panggil proses candling dia panggil. Kemudian ada chick embryo development. Dia gradekan ayam. Masa ni dia nak supplykan kepada penternak. Lepas tu sampai peringkat broiler. Broiler ni reban. Reban bukan tak boleh buat reban macam kat kampung, kat rumah tok kita tak boleh. Kawasan reban 60 hektar, kurang-kurang 100 juta modal dia. Nak kena ada kipas besar, kena ada nak uruskan gas amonia yang terhasil daripada reban. Kalau tak orang kampung marah pula. Kemudian nak buat slaughterhouse, tempat nak sembelih. Kemudian pemasaran produk, kita nak buat feed mill, kilang makanan ayam. Itu 10 hektar, 25 juta. Sebab itu perniagaan ayam, perniagaan yang sangat kompleks. Dia bukan sekadar masjid lah buat ayam. Ayam nak beli di mana? Ayam tu. Itu tak masuk lagi perniagaan industri midstream, distribution, pemborong, pembukusan dan macam-macam. Masuk pula perniagaan hiliran downstream. Barulah runcit, retail, kedai dan hak kecil-kecil hak kita buat sama-sama ini. Sebab itu orang nak berniaga ayam, total modal kurang lebih 218 juta baru boleh buat satu complete chain. Tanah 113 hektar. Kalau sekat 5 hektar, 15 hektar ni sengih je lah. Nak mula operasi 25 juta kena ada. Ada orang kita mampu? Ada, tapi tak ada kesedaran. Ni peluang kita nak ambil. Bangunlah. Ada orang dia fikir lagi mudah. Mula payah-payah ustaz. Suruh kerajaan je lah tentukan harga. Tuan-tuan ni ada orang fikir cara mudah. Kerajaan pelakuk dengan apa-apa, tentukanlah harga. Tuan-tuan sekalian, apa hukum kerajaan menentukan harga? Dari segi fiqh, ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ghala si'ru ala ahdi Rasulillah. Pernah berlaku kenaikan harga barang di zaman Nabi. Faqalu ya Rasulullah sa'ir lana. Datang sahabat mengadu, ya Rasulullah, barang mahal ni, letakkanlah harga biar standard belaka. Tuan berkuasa, biar orang dengar sikit. Ini koksi-koksi jual. Hak ni mahal, hak ni murah, hak ni mahal. Kita bagi standard sajalah. Apa jawab Nabi? Innallaha huwa musa'irul qabidul basitur razzaq. Wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimazlimatin fid dammin wala malin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah lah yang penetap harga, penggenggam, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap dapat bertemu dengan Tuhan dan tidak ada seorang pun dari kalangan kamu yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah lakukan pada dia, baik berupa darah qisas maupun harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini kata ulama menjadi dalil haram hukumnya pemerintah menetapkan harga barang, dan ini adalah pendapat muktamad di dalam mazhab. Walau bagaimanapun ada pendapat yang lemah yang mengatakan bahawa dibenarkan menetapkan harga sekiranya harga pada waktu itu ghala ataupun dipanggil gawat makanan, benda dah keperluan sangat, kalau tak ada mati orang. Sekiranya pemerintah dia menetapkan harga barang dan peniaga tak ikut perintah, maka boleh dikenakan ta'zir, hukuman ta'zir. Itu ada kaedahnya di dalam fiqh. Sebab itu benda ini satu benda yang sangat kompleks. Dia bukan kalau buat ni jadi tak, dia memerlukan kita ikut balik kaedah yang Nabi buat masa hijrah, kuasai balik ekonomi. Nescaya kamu akan dapat menghadapi kehidupan ni dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Moga-moga cerita hijrah kita pada malam ini membuka mata, khususnya di kalangan orang Islam.
Yang kita tengok sekarang ni, alhamdulillah, duit makin banyak. Masuk Instagram, masuk TikTok, hulu kilir kereta besar, main luar negara, duit juta-juta dah rasanya. Mari kita combine, buatlah bisnes ayam ni. Orang kaya-kaya ratus juta ni dia senyum je kumpul. Bayangkanlah, ini jariah kita. Jariah kita dapat buat satu industri ayam, daripada ibu ayam sampailah supply kepada pembekal-pembekal. Berapa pahala kita dapat. Moga-moga dapat memberi semangat kepada sebahagian daripada kita dan memahami keadaan yang sedang berlaku. Sekadar itu, sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.